السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada risalah I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i karangan Syekh Al-Hakkari rahimahullahu taala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat 118 dan juga muka surat 119 dalam bab yang baru, iaitu babun fi madhihil hadits wa ahlahu. Pujian Imam Asy-Syafi'i terhadap hadis dan juga ahli hadis, iaitu para ulama hadis secara keseluruhannya. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, akhbarana Abu al-Qasim al-Husain bin Ahmad bin Ishaq bi Saghri Amidi hamaha Allah. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. Jadi itu matan yang awal berkenaan dengan bab kita ni, iaitu bab pujian Imam Syafi'i terhadap hadis dan juga ahli hadis. Terjemahan dia muka surat 118. Al-Hakkari berkata, Abul Qasim Al-Husain bin Ahmad bin Ishaq telah menghabarkan kepada kami di kubu Amid, semoga Allah melindunginya. Amid ni ialah satu tempat di Iraq, dan waktu periwayatan matan ni ialah waktu dalam situasi perang. Sebab itulah ada doa supaya diberikan keamanan. Hamahallah maksudnya supaya Allah Ta'ala melindungi dan memberikan keamanan. Maknanya yang meriwayatkan matan ini ataupun yang meriwayatkan nukilan Imam Asy-Syafi'i ini, iaitu Abul Qasim Husain bin Ahmad bin Ishaq bi Saghri Amid, berada di satu kubu yang bernama Amid. Amid ni satu kawasan di Iraq, saya tak pasti sama ada Kufah ataupun di Baghdad hari ini. Cuma ianya ialah satu tempat yang ada di Iraq hari ini. Hamahallah, moga Allah Ta'ala memberikan keamanan dan perlindungan. Dan sebenarnya hakikatnya lah, negara Iraq ni bukanlah negara yang aman sampai ke sekarang pun. Walaupun ada wilayah-wilayah yang aman seperti Baghdad, tapi ada wilayah-wilayah yang bergolak seperti Fallujah. Ini antara kawasan-kawasan yang bergolak. Dan sampai ke hari ini pun sebahagian mereka ahli ilmu yang meriwayatkan hadis dalam keadaan suasana perang. Ada satu orang tokoh yang masih hidup zaman kita ni, Dr. Mahir Yasin Al-Fahl hafizahullah ta'ala. Waktu dia datang membentangkan kertas kerja di USIM tahun 2015 ataupun 16, saya tak pasti. Dia ni seorang pensyarah dan juga seorang musnid, maknanya satu orang yang banyak sanad di Iraq, digelar sebagai Syekhul Hadis. Dan dia mengajar di Universiti Ambar, Jami'ah Ambar di Baghdad.
Dia kata kami meriwayatkan hadis dalam keadaan peluru lalu di dalam dewan kuliah. Itu suasana yang biasa di Iraq. Waktu tu berlaku pertembungan antara ISIS dan masuk beberapa kuasa besar dunia sama ada Amerika Syarikat dan juga Rusia pada waktu tu. Okey. Cumanya dia berterusan, keadaan seperti ini dia berterusan sampai ke zaman sekarang. Okey. Qala akhbarana, kemudian meriwayatkan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah Al-Hafiz, iaitu Ibn Mandah, telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata Muhammad bin Yaqub bin Yusuf Al-Asam telah memberitahu kami. Beliau berkata aku telah mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ialah satu murid kepada Imam Syafi'i dan banyak kali dah kita lalu nama Rabi' bin Sulaiman ni. Selain daripada Al-Buwaiti, Al-Muzani, antara murid Imam Syafi'i yang terkenal ialah Rabi' bin Sulaiman. Melazimi Imam Syafi'i dalam tempoh yang sangat lama, khususnya di masjid Sa'ad, masjid satu orang sahabat di Kahirah tu. Okay. Dan dia ni Bilal di masjid tu, di kawasan nama dia Fustat. Okay. Itu ialah salah satu tempat Imam Asy-Syafi'i orang kata apa, menyampaikan ilmu dalam tempoh yang lama di Mesir. Masjid itu masih lagi wujud sampai sekarang, lebih tua berbanding Masjid Al-Azhar sebab dia lebih awal. Okay. Dia pada zaman orang kata apa, zaman satu orang sahabat yang menjadi gubernur di zaman Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Okay. Jadi Rabi' bin Sulaiman ni dia orang kata apa, dia menyampai, dia ni Bilal di masjid tu, sebab tu dia boleh melazimi Imam Syafi'i di situ. Okay. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itulah Imam Asy-Syafi'i. Dia kata talabul hadithi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu hadis itu lebih afdal berbanding mengerjakan salat sunat. Okay. Syarah kepada matan ini ataupun maksud Imam Syafi'i ini ialah nasuh fi hathi al-Imam Syafi'i ala talabil ilmi. Perkataan Imam Syafi'i ini ialah satu gesaan, arahan ataupun saranan lah. Hathu ni lebih kepada saranan. Hathun iaitu bermaksud saranan untuk menuntut ilmu. Wa annahu afdalu min salatin nafilah. Kerana menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadat yang dinamakan sebagai salat sunat. Okey. Kita tengok apa yang disebut dalam syarah ni. Walihadza qarrara al-ulama'u anna talab al-ilma afdalu min nawafilil ibadah. Para ulama telah menetapkan bahawasanya menuntut ilmu itu lebih afdal daripada menyibukkan diri melakukan ibadah-ibadat sunat, iaitu nawafilus salah, salat sunat, wa nawafilus siyam, puasa sunat, wa nawafilul hajj, dan juga haji yang sunat. Haji sunat ni ialah orang tu dah pergi sekali, pergi pula kali kedua, kali ketiga. Maknanya perginya dia kali kedua, ketiga tu tak lagi disebut sebagai hukum wajib. Fa idza kana talabul ilmi yamna'uka min salatil lail aw min salatil duha aw yamna'uka min siyami 3 ayyam min kulli syahr aw min sawmi yawmin wa fitri yawm aw min hajjin nafilah faqaddama talabul ilmi li'anna al-insana idza ta'allama ilma tabassara wa tafaqqaha wa azala al-jahla an nafsihi. Okay. Dalam syarah Badlul Masa'i yang ditulis oleh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu taala, dia kata sini, sekiranya menuntut ilmu itu menghalang kamu untuk salat malam, maknanya salat pada waktu malam lah, okay, ataupun salat duha, salat sunat duha, ataupun dengan menuntut ilmu itu menghalang kamu daripada puasa 3 hari di setiap bulan, puasa putih lah, hari-hari putih 13, 14, 15, au min saumin, ataupun menghalang kamu daripada puasa sehari dan berbuka sehari, ini puasa Nabi Daud, ataupun menghalang kamu daripada mengerjakan haji secara sunat, maka dahulukan menuntut ilmu, kerana seorang itu bila mana ia menuntut ilmu tabassara, terbukalah kefahaman dia, wa tafaqqaha, fahamlah dia akan satu masalah, wa azalal jahlu, dan terangkatlah kejahilan daripada dirinya. Ini kelebihan menuntut ilmu, sehingga dengan menuntut ilmu tu menyebabkan kita terhalang daripada orang kata apa,
menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunat, maka ianya didahulukan, diutamakan menuntut ilmu. Sebab tu ada pandangan ulama, pandangan, saya tak kata ini muktamad, tapi pandangan ulama yang pelik lah, membenarkan orang yang sibuk baca kitab menuntut ilmu ni boleh untuk mereka menjamakkan salat fardu. Dia tak kasar, dia jamak. Dia menuntut ilmu, dia baca kitab luar biasa. Ini khusus bagi orang yang duduk dalam bidang penyelidikan lah. Saya tak anjurkan pegang pandangan ni, cuma saya nak kata benda tu ada. Jangan nanti lepas pada ni pensyarah ke, orang-orang yang buat master postgraduate ke, dia sibuk baca buku di orang kata apa, di dalam kajian dia tu, dia nak ambil pandangan ni. Pandangan ni perlu diteliti lagi. Cuma saya nak kata ada. Dan memang kita tengok ada sebahagian penyelidik, terutamanya bidang-bidang yang kritikal, yang perlu duduk dalam lab, dalam makmal, yang perlu duduk membaca banyak manuskrip lama, dia orang kadang-kadang dah terleka dan tak tahu apa yang berlaku di luar. Sebab benda tu pun berlaku pada imam-imam yang terdahulu. Sebab tu kalau tengok setengah-setengah imam, kalau saya tak silap, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, waktu dia tulis Siyar A'lam An-Nubala, dia masuk dalam bilik dia menulis, bilik study lah kita kata, dia masuk dan dia tak tahu, dia dah terlepas solat Jumaat dengan sebab dia duduk dalam tu je. Dia keluar-keluar tu dah hari Sabtu, hari Ahad dah. Benda tu berlaku dan benda ni tak dibuat-buat. Orang yang duduk dalam dunia penyelidikan, dia akan tahu benda ni. Itu benda yang biasa. Sebab tu ada sebahagian para ulama meringankan mereka untuk solat jamak dan juga solat qasar. Bahkan ianya berlaku pada Imam Ahmad sendiri waktu dia nak tulis Musnad Imam Ahmad. Sehingga dia tak sempat untuk salat malam, dia hanya salat maghrib, salat isyak, lepas salat isyak tu dia masuk tempat dia nak teliti ilmu hadis ni, sama ada penulisan ataupun hafazan, sekali dengan anak dia Abdullah bin Ahmad, dan dia hanya buat benda tu sampai rapat kepada subuh. Maknanya dia hidupkan malam tu dengan benda tu saja. Dan ianya menyebabkan Imam Ahmad ni kerap kali dia salat subuh dengan wuduk salat isyak. Ini benda yang tak berlaku lah zaman kita kot. Dia salat subuh pagi tu dengan wuduk salat isyak, sebab semalaman tak tidur, sibuk dengan tahqiq, tadqiq, semua duk buat. Tahqiq ni maknanya meneliti hadis Nabi, nak susun, nak letak ke dalam ni, nak buat keluar balik ke. Sebab kitab Musnad Imam Ahmad itu mengalami kemaskini lebih pada 20 kali. Sama macam Muwatta Imam Malik. Lebih pada 40 kali. Maknanya anak murid dia cek, tengok, ada. Sebab Musnad Ahmad bin Hanbal ni antara kitab hadis yang terbesar. 20,000 hadis lebih ada dalam kitab tu. Maknanya kitab tu kalau kita bawa di sini, meja ni akan penuh dengan kitab tu. Hanya kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kita boleh bayang, tahun 200 Hijrah, dia wafat 241. 230, 231, 32 sampailah 241 ni, fasa dia dah dibebaskan daripada tekanan oleh pemerintah pada waktu tu, dan pada waktu tu dia sibuk dengan buat ibadah juga, tapi dia sibuk baiki balik tulisan dia, iaitu musnad dia, kitab musnad beliau. Jadi dalam perbahasan kita ni nak sebut orang yang melebihkan ilmu sehingga dia tak sempat buat ibadah sunat maksudnya, maka itu lebih afdal padanya. Thumma yuzilul jahla an ghairihi. Kemudian orang yang macam ni, dia bukan hanya angkat kejahilan untuk diri dia, dia angkat kejahilan juga untuk orang lain. Fanafa'ahu mu'tadiyun muta'addiyun bi khilafi nawafilus salah. Maka telah mendapat manfaat dia secara tiba-tiba berbanding dengan buat salat sunat. Salat sunat tu bagus, dah dapat manfaat. Manfaat untuk diri sendiri, dapat pahala. Tapi sibuk dengan ilmu itu lebih lagi. Fanafa'aha khasun bika qasirun alaika. Amma talabul ilmi fanafa'ahu laka wa li ghairiha. Orang yang buat ibadah salat malam, puasa, dia hanya dapat manfaat untuk diri dia sendiri. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, dia dapat manfaat untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Wal qa'idatu 'inda ahlul ilmi annama kana nafa'ahu muta'addiyun fa huwa muqaddamun 'ala ma nafa'ahu qasirun. Orang-orang yang buat satu benda, manfaat dia bukan hanya pada diri dia, tapi untuk orang lain lebih diutamakan berbanding orang yang buat satu benda, manfaat dia untuk diri dia seorang. Dengan kaedah inilah yang digunakan oleh para ulama, sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebut dalam matan kita ni, muka surat 119, talabul hadithi afdalu min salatin nafilah. Menuntut hadis itu lebih afdal berbanding mengerjakan salat sunat.
Tapi dia bukan hanya salat, dia juga puasa, dia juga sedekah, dia juga ibadah-ibadah yang lain. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kedudukan orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, khususnya ilmu hadis, termasuk juga sekali dalam ilmu agama, maka dia berada pada kedudukan yang tinggi. Okey. Jadi itu benda yang kita boleh tengok pada perkataan Imam Syafi'i yang pertama. Kemudian yang bawah tu, matan seterusnya, akhbarana Abul Qasim Sa'id bin Muhammad al-Idrisi al-Hafiz qala akhbarana al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Nu'aim al-Hafiz qala akhbarani az-Zubairi ibn Abdul Wahid qala akhbarana Abu al-Abbas at-Tabari qala akhbarana Muhammad bin Ishaq qala akhbarana Yunus bin Abdul A'la qala, muka surat 121, sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul idza ra'aita rajulan min ashabil hadis faka'anni ara rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ni pun salah satu kemuliaan ahlu hadis. Al-Hakkari berkata, terjemahan dia muka surat 118, Abul Qasim Sa'id bin Muhammad al-Idrisi al-Hafiz telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Nu'aim al-Hafiz telah memberitahu kami, beliau berkata, Az-Zubairi bin Abdul Wahid telah mengkhabarkan kepadaku. Az-Zubairi ialah satu kabilah yang dinisbahkan kepada Iraq, orang Iraq. Az-Zubairi. Sebab tu di Arab Saudi ni dia ada satu kawasan nama dia Najran. Najran ni ada satu kabilah nama dia Az-Zubairi duduk situ. Az-Zubairi ni ialah satu kabilah yang datang daripada Iraq. Okey. Dan dia orang punya kebiasaan di sana ialah dia orang bercucuk tanam, petani. Okay. Dan yang kedua, dia orang ni fasih dalam penghasilan kraft tangan, Az-Zubairi. Sebab tu slipper Arab Saudi dia macam kita lah, kita orang Melayu capal Melayu lama tu lah. Okay. Di sana dia ada Na'al Zubairi nama dia. Satu, tuan-tuan boleh Google tengok capal orang Arab. Orang muda sekarang tak pakai dah capal tu. Sama dengan kita orang Melayu, capal yang ada tumit tinggi tu. Okay. Cuma yang di sana dia panggil Na'al Zubairi yang dibuat oleh kabilah Zubairi. Bila kita tengok Zubairi dinisbah kepada Iraq. Memang Al-Hakkari yang riwayat matan ni pun daripada orang Iraq lah. Berkata Az-Zubairi bin Abdul Wahid telah mengkhabarkan kepadaku. Beliau berkata Abu al-Abbas at-Tabari telah memberitahu kami. Beliau berkata Muhammad bin Ishaq telah memberitahu kami. Beliau berkata Yunus bin Abdul A'la telah memberitahu kami. Beliau berkata, muka surat 120, aku telah mendengar Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, berkata, apabila aku melihat salah seorang daripada ahli hadis, seolah-olah aku sedang melihat salah seorang daripada sahabat Nabi. Ini ialah kemuliaan ahli hadis. Okey. Apa maksud nas ni? Dalam syarah dia sebut, hadzal nas 'anil Imam Asy-Syafi'i fihi ta'zimun li ahli al-hadis wa tabjidul lahum. Pada nas ini, pada perkataan Imam Syafi'i ini, iaitu perkataan yang dia kata idza raaitu, bila mana aku melihat rajulan, satu orang daripada ashabil hadis, fa ka'anni ara rajulan min ashabin nabi, seperti mana aku melihat satu orang daripada sahabat Nabi. Ini ialah ta'zim, kemuliaan, kehormatan yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada ahlu hadis. Lianna ashabun nabi, kerana sahabat-sahabat Nabi itu yu'azzimunahu wa yubajjilunahu wa yu'azzirunahu wa yuwaqqirunahu wa lahum inayatun bil hadis. Kerana sahabat Nabi itu telah diberikan penghormatan, diberikan kemuliaan, diberikan kelebihan dan diberikan ketundukan pada mereka, kerana mereka itu telah bergelumang dengan hadis. Sebab tu ahlu hadis, kata Imam Syafi'i, seperti sahabat Nabi. Dia bukan sahabat Nabi, tapi dia seperti sahabat Nabi, kedudukan dia. Fanaqilu hadis Rasulillah, mereka telah menakalkan perkataan Nabi. Waballighuhun nas, dan menyampaikannya kepada manusia. Wajahidu ma'a Rasulillah, dan telah berjihad, bersungguh-sungguh bersama dengan Rasulullah. Wa nashiru dinillah, dan telah menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Fakadzalika ashabul hadis ala athar as-sahabah. Demikianlah ahli hadis, orang-orang yang sibuk dengan hadis, ulama hadis, mereka itu membawa kesan daripada perbuatan para sahabat. Fa inna ashabul hadis yu'azzimuna hadis Rasulillah, kerana ashabul hadis, ulama hadis itu membesarkan hadis Nabi. Wa ya'maluna bi hadis, mereka mengamalkan hadis.
wa yanshurunahu, dan menyebarkan hadis, kama kana as-sahabah, seperti mana para sahabat mereka menyebarkan hadis itu. Jadi kedudukan ahli hadis ini ialah kedudukan yang sangat tinggi, diberikan oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Okay. Seterusnya, matan seterusnya kita tengok yang bawah tu, wa akhbarana, muka surat 121, wa akhbarana Sa'id bin Muhammad al-Idrisi qala akhbarana Muhammad bin Abdul Hakim, Muhammad bin Abdullah al-Hakim qala sami'tu Abul Abbas al-Asam yaqul sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul sami'tu asy-Syafi'iyya wa qad rawa hadithan faqala lahu rajulun ta'khudhu bihadha ya Aba Abdullah faqala idza rawaitu hadithan sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam akhudh bihi fa ushhidukum anna aqli qad zahaba. Okay. Ini antara kata-kata Imam Syafi'i yang paling besar dalam bab mentakzimkan hadis tu. Al-Hakkari berkata, muka surat 120, Sa'id bin Muhammad al-Idrisi telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Muhammad bin Abdul Hakim bin Abdullah al-Hakim telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, aku telah mendengar Abul Abbas al-Asam berkata, aku telah mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Lalu berkata seseorang kepada beliau, engkau menerima hadis ini wahai Abu Abdullah? Jawab Asy-Syafi'i, apabila aku meriwayatkan sebuah hadis yang sahih daripada Rasulullah lalu aku tidak menerimanya, maka aku persaksikan kalian akan akalku telah hilang. Okay. Kata-kata Imam Syafi'i nak kata apa? Kalau kamu tengok aku, orang beri pada aku hadis, aku tak terima hadis tu, bersaksilah bahawasanya aku pada waktu tu telah pun hilang akal. Okay. Maksudnya Imam Syafi'i dia nak sebut pendirian dia, stand dia. Bila mana ada hadis, hadis tu dibuktikan memang betul datang pada Nabi dengan sanad-sanad yang elok, dengan sanad-sanad yang baik, penilaian yang sangat teliti. Kalau tak terima amalan, saranan yang adalah hadis tu, fa ushhidukum, aku menyaksikan kepada kamu semua, anna aqli qad zahaba, akalku sudah pun hilang. Okay. Kita tengok syarah ni apa yang disebut. Dia kata fihi ta'zimun lil hadis aidan, padanya terdapat penghormatan pada hadis. Fala yumkinu an yakuna syu'uri kamilan, yani la budda an yakuna indi khalal, wa hadha fihi dalilun anna man taraka al hadithu fa innahu laysa bimutawazin. Dalam syarah yang disebut oleh Ar-Rajhi ni, dia tajam sikit. Dia kata apa? Dia kata, aku merasakan saat Imam Asy-Syafi'i menyebut perkataan ini. Okay. Dia kata waktu Imam Syafi'i kata, kalau kamu lihat aku diberikan hadis, aku tolak hadis tu, maknanya aku dah gila. Kata yang syarahkan matan dia ni, aku dapat merasakan apa yang ingin dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahawasanya tidak boleh ada rasa khalal. Khalal ni maksudnya ada rasa ghalak dengan hadis Nabi. Tak boleh. Wa hadza fihi dalilun, dan ini juga ialah satu petunjuk orang yang meninggalkan hadis ialah orang yang tak balance akalnya. Maknanya orang yang ada problem lah. Okay. Dan benda tu berlaku zaman kita sekarang. Bila mana dihadapkan hadis, ditolak hadis itu. Bila mana diceritakan ini hadis daripada Nabi, tapi tidak merasa ta'zimul hadis. Bahkan lebih malang, ditakzimkan kata tokoh-tokoh tertentu sahaja. Yang mana tokoh tu jauh nak setara dengan Nabi, dan memang tak ada manusia yang setara dengan Nabi. Okay. Wa aqluhu salimun bal fihi khalal, kata dia. Akalnya sihat, tapi ada something pada akal dia. Walau kana aqluhu saliman wa tafkiruhu sahihan lamma taraka al-hadith, wa lihadha fa innal 'asi fi aqlihi khalalun bisababil jahl. Satu orang yang akal dia elok, berfikir pada bab lain elok, tapi sampai dekat hadis Nabi dia jam, dia tak boleh terima. Itulah akal satu orang yang suka melakukan kejahatan. Ini yang disebut dalam syarah. Satu orang yang kuat maksiat, dia punya luaran okey, pemikiran dia okey, tapi sampai dekat tempat maksiat yang dia suka buat tu, dia buat juga. Okay. Walaupun dia tahu benda tu tak betul. Jadi dia nak samakan antara orang yang suka maksiat dengan orang yang membelakangkan hadis itu, ialah satu taraf, iaitu mereka ialah berada pada satu cara fikir yang sama, walaupun nampak macam berbeza. Walihadza qala ba'dul ulama, oleh yang demikian telah berkata sebahagian para ulama dalam tafsir At-Tabari disebut,
Maknanya Imam At-Tabari nukilkan kata-kata ni, dia kata man asallah fahuwa jahil. Barang siapa yang menderhakai Allah Azza wa Jalla maka dia jahil. Falladhi la ya'khudhu bil hadithi 'asin wa 'aqluhu laysa kamilan. Dan yang tidak mengambil hadis itu, dia ialah orang yang derhaka, berpaling daripada kebenaran dan akalnya tidak lagi sempurna. Bal fihi khalalun wa lihadha akmalun nasi humul mu'minun al-muttaqun walidha sammallah ulul albab. Oleh yang demikian, orang yang paling sempurna ialah orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang telah dinamakan oleh Allah Ta'ala dengan nama ulul albab. Ulul albab dalam tu termasuknya ialah orang yang dengar hadis Nabi, kita tak refuse hadis Nabi itu, kita tak tolak, kita enggan untuk mengamalkan hadis Nabi. Wa athna alaihim limtithaluhum likitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memuji dan mengikut seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuma satu benda yang kita nak tambah di sini, bila mana kita dengar satu hadis, okey, kita yang dengar tu berbeza-beza dia punya pengetahuan. Orang yang mendengar hadis ni, ada orang yang dengar hadis dengan lengkap pengetahuan dia tentang hadis. Dia tahu ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ada hadis sahih, ada hadis mutawatir, macam-macam. Okey. Dan bila mana dia dengar hadis, dia ada satu sikap untuk clearly nak reconfirm hadis tu. Okey. Beza dengan setengah golongan lagi, bila mana dia dengar hadis, dia hanya tengok ataupun dia baca. Mungkin orang sebar kat WhatsApp apa semua, okey, al hadis. Tu je yang dia tengok. Orang buat kurungan, kata-kata indah duk buat orang kata apa? Pengikat kata apa semua, ujung tu al hadis. Okey. Yang dimaksudkan dengan dengar satu hadis dan terus terima tu ialah terima dengan kefahaman, dengan ilmu yang lengkap. Bukan terima sembrono macam tu je. Hadis palsu pun terima. Okay. Dia tak termasuk dalam tu. Okay. Sebab tu yang disebutkan sini ialah lebih kepada orang-orang yang menjadi rujukan orang. Sebab Imam Syafi'i dia sedang meletakkan diri dia sebagai satu orang. Dia pada waktu dia sebut perkataan ni, dia ialah pakar rujuk. Dan dia kata kepada orang yang tanya pada dia, wahai imam, kamu terima tak hadis ni? Imam Syafi'i kata, macam mana aku tak terima sedangkan itu hadis? Okay. Maknanya Imam Syafi'i bukan satu orang yang sembrono, dia terima. Sebab tu Imam Syafi'i ni dia ada musnad dia sendiri, tapi tak banyaklah hadis tu. Imam Syafi'i ni dia ada tulis kitab hadis dia, nama dia Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i, 2 jilid kitab tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dia taklah sebanyak perhatian Imam Ahmad bin Hanbal muridnya. Okay. Cuma nak kata para imam mazhab, imam yang 4, mereka menerima hadis-hadis Nabi. Cuma mereka ada kaedah untuk menimbang tara hadis tu lalu mengeluarkan pandangan fiqh yang kita sebut sebagai ijtihad. Dan ilmu yang digunakan untuk menimbang tu ialah ilmu usul fiqh. Sebelum nak timbang tu dia orang dah ada ilmu hadis, usul hadis semua dah ada. Okey. Jadi kita kena faham dan dengan elok-elok supaya kita terima hadis Nabi tu tidaklah bersifat literal semata-mata. Ada orang dia terima hadis Nabi tapi dia terima literal. Dia terima secara terjemahan. Dia tak faham apa maksud. Sebab setiap hadis ni dia ada sebab urutnya yang perlu diberi perhatian juga. Contoh, hadis Nabi larang kita buat saf bila mana dipisahkan dengan tiang. Apa sebab Nabi larang buat saf? Yang mana saf terputus dengan tiang. Macam masjid kita ni ada 2 tiang ni. Okay. Tapi tiang tu tak di saf pun. Okay. Sebab apa tak dibuat saf? Sebab tiang pada zaman Nabi dan masjid di zaman Nabi tidak sama dengan masjid di zaman kita. Tiang masjid zaman Nabi ni kalau kita pegang sikit, runtuh, roboh habislah masjid tu. Sebab tu larangan tu dibuat. Jangan buat saf. Tiang masjid kita ni terajang pun kaki kita yang patah. Okay. Itu fahmul hadis, fiqhul hadis. Memahami hadis dengan lebih clear. Sebab apa Nabi sebut benda tu? Okay. Sama juga dengan hadis Nabi kata, tidak berjaya satu kaum yang menjadikan perempuan sebagai ketuanya. Okay. Apa konteks hadis tu? Okay. Ada sebahagian ulama dia faham, hadis ni larangan orang perempuan pegang apa-apa jawatan yang tinggi. Maknanya orang perempuan jadi guru besar, pengetua, rektor universiti, dia termasuk dalam perbuatan yang haram kalau pakai secara literal hadis tu. Okay. Tapi maksud hadis tu, apa dia maksud dia? Nabi sebut kepada Parsi, kerajaan Parsi. Waktu tu orang beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, Parsi sekarang ni maharaja dia dah mati.
Sekarang dia orang tak nak lantik anak, dia orang nak lantik isteri jadi kerajaan tertinggi dia. Nabi kata tak akan berjaya. Tak akan berjaya tu maknanya dia akan jatuh. Dan kita tengok kejatuhan Parsi bila zaman Umar Al-Khattab. Jatuh jugalah dah sekali. Sebab dalam Al-Quran kita akan tengok ada cerita orang perempuan pegang kerajaan, tampuk kerajaan yang tertinggi, tapi dia okey, dia adil. Siapa dia? Bilqis. Pada zaman kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Dia pemerintah kepada kerajaan Sabak. Paling adil pada waktu tu. Perempuan yang memerintah. Dia adil. Sebab tu isu ni dia khilaf. Saya tak kata pandangan yang kata haram tu tak betul. Memang kita kena tahu hadis ni ada dua pandangan. Ada sebahagian ulama kata tak boleh. Tak boleh, maknanya dia nak bertanding jadi adun ke, dia nak bertanding jadi ahli parlimen ke, dia nak jadi Perdana Menteri ke, benda tu tak boleh. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata dia boleh dengan syarat tidak ada lelaki yang boleh buat benda tu, baru dia boleh. Kalau tak ada, habis dah lelaki. Yang ni lebih, orang kata apa, lebih macam nak jaga banyak isu lah. Ada yang kata tak, hadis tu hanya merujuk kepada Parsi, tidak sekarang. Dan kita di Perlis ni pun kita tengok banyak tampuk-tampuk jabatan kerajaan ni dipegang oleh perempuan. Ketua Polis Negeri perempuan, pengarah JPJ pun perempuan. Okay. Jadi adakah itu satu benda yang salah dan haram? Tak. Melihat kepada realiti. Melihat kepada realiti, kebolehan dia untuk mengawal kedudukan itu. Okay. Jadi hadis itu perlu difahami dengan banyak angle. Dan yang faham angle tu ialah orang yang belajar lah. Okay. Sebab tu orang yang semangat, dia baca perkataan-perkataan ni, dia kira nak ikut hadis by literal sahaja. Tu yang jadi macam tu. Tu yang jadi keadaan dia berbeza. Sebab tu kalau tengok, saya nak bagi contoh pada tuan-tuan lagi. Okay. Salim Maula Abi Huzaifah. Okay. Abu Huzaifah ni ialah satu orang sahabat Nabi. Salim tu ialah tuan dia. Abu Huzaifah tu hamba. Okay. Dia ada satu isu. Okay. Abu Huzaifah ni dia rapat dengan tuan dia, Salim. Dia dah tak jadi hamba dah. Okay. Maknanya Salim ni dah lepaskan dia. Dia sahabat Nabi. Dia salah seorang, orang kata apa, Qurra. Okay. Salim tu sendiri. Silap saya sebut tadi Abu Huzaifah hamba kan. Yang jadi hamba tu ialah Salim. Abu Huzaifah tu tuan dia. Okay. Jadi Abu Huzaifah ni dah bebaskan dia. Dia pun dah jadi hamba. Tak jadi hamba, jadi orang merdeka. Okay. Jadi waktu dia dah tak jadi hamba, dia masih lagi rapat dengan bekas tuan hamba dia ni. Okay. Dan dia pada waktu tu usia sekitar 18, 19, 20-an barulah. Okay. Dia selalu datang rumah tuan dia. Jadi sebab dia dah merdeka, status dia tak sama. Kalau dia hamba, dia masuk dalam rumah, isteri kepada tuan dia tu tak tutup aurat, tak ada apa. Okey. Dia okey sebab dia berstatus hamba. Sebab hamba ni dia tak ada hak aurat dengan kita. Sebab dia hamba. Okey. Sekarang ni Salim dah dibebaskan. Okay. Jadi isteri kepada Abu Huzaifah tu dia rasa tak senang dengan sebab Salim ni duk selalu masuk rumah dia. Dia tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana nak buat pada Salim ni? Nak bagi dia ni kalau dia, sebab dia kerap berada di rumah Abu Huzaifah. Macam mana nak bagi ni?" Okay. Nabi pun kata, susukan Salim itu dengan 5 kali susuan. Umur 18 tu. Tuan-tuan dengar hadis ni kacau. Okay. Umur 18 nak jadi bagi anak susuan ni. Umur 18 dia umur anak susuan. Okay. Maknanya nak bagi orang tu berstatus anak susuan, bagi dia minum susu 5 kali kenyang walaupun usia dia dah melebihi usia baligh. Itu kes Salim. Okay. Hadis tu hanya untuk Salim saja. Tak boleh pakai untuk kita. Pakai untuk kita, kawan pejabat pun boleh jadi ibu susuan kita. Tak boleh Itu terpakai untuk Salim. Tapi kalau orang tu dia baca hadis tu saja tanpa dia ada ilmu hadis yang baik, apa akan jadi pada dia? Dia nak amal, dia kalut nak beramal lah. Yang syok-syok lagu ni kalut nak beramal. Yang lain-lain tak nak beramal sangat. Okay. Cuma hadis-hadis macam ni kalau terjumpa dengan orang-orang yang dia semangat ni, tak ada ilmu hadis yang elok sangat, dia semangat. Oh boleh rupanya. Anak susuan ni bukan kecil je, tua pun boleh. No, itu khusus untuk kes Salim sahaja, tidak berlaku kepada orang lain. Okay. Supaya kita tahu baca hadis itu perlukan ilmu sampingan juga untuk kita nampak. Kita boleh baca. Sebab tu orang-orang awam ni kalau dia nak baca hadis-hadis yang bersifat tazkiyatun nafs, penyucian diri, sarana-sarana untuk buat ibadah, yang tu boleh baca walaupun kita tak belajar ilmu hadis tinggi sangat. Okay. Tapi kalau hadis-hadis hukum, dia perlu panduan orang yang tahu sikit bab hukum.
Supaya kita tak terbuat hukum-hukum yang sebenarnya hukum tu khusus bagi orang ni saja. Okay. Jadi itu orang kata apa, sedikit saranan lah. Okay. Kita boleh baca hadis, tapi dalam masa yang sama cubalah upgrade diri untuk belajar juga ilmu usul hadis, ilmu usul fiqh, supaya kita taklah terjerumus dalam buat benda-benda yang secara literal sahaja. Sebab literal ni pun dia agak bahaya jugalah. Okay. Seterusnya muka surat 123. Okay. Akhbarana Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami ijazatan. Qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Umar Al-Faqih bir-Ray. Qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarani Abdullah bin Ahmad bin Hanbal fima kataba bihi ilayya. Qala sami'tu abi rahimahullah yaqul كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه. Okay. Al-Hakkari berkata, muka surat 122. Okay. Al-Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami telah mengkhabarkan kepada kami secara ijazah. Maknanya dia dalam satu majlis yang periwayatan lah. Beliau berkata, Ali bin Muhammad bin Umar Al-Faqih telah memberitahu kami di Rai. Rai ni kebanyakan para ulama menyebutkan di satu kawasan, nama dia di satu kawasan di negara Somalia, Rai. Sebab tu ulama-ulama yang dinisbahkan kepada Ar-Razi ni, dia banyaklah dalam Mu'jam Buldan dia sebut Sumal. Itu ialah negara Somalia lah hari ni. Okey. Ar-Rai. Okey. Dan kawasan tu dia dekat dengan sungai. Sebab Rai ni makna dia ialah suatu benda yang mengalir. Maknanya ada mata air. Sebab negara Afrika ni dia tak banyak air. Sebab tu mungkin tempat tu dinamakan dengan Ar-Rai. Okay. Sebab tu kalau tengok dalam syurga, orang yang dalam hadis Nabi sebut orang yang berpuasa dia akan dapat masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Rayyan ni ialah maksudnya sesuatu yang mengalir. Okay. Sebab orang yang berpuasa yang paling dia terasa ialah dahaga, lapar kurang. Jadi itu antara kemuliaan bagi orang yang berpuasa. Okay. Kemudian kita tengok apa yang disebut. Qala amba'ana Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Telah memberitahu kepada kami Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Okay. Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi ni ialah salah seorang jago dalam ilmu hadis, anak kepada Abi Hatim. Abu Hatim ni nama dia sama dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris juga. Jadi ada dua orang, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, satu lagi Muhammad bin Idris Ar-Razi. Dua-dua nama sama. Okay. Telah mengkhabarkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Hatim, iaitu Ibn Abi Hatim. Beliau berkata, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, iaitu anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, telah mengkhabarkan menerusi surat yang diutuskan beliau kepadaku. Beliau berkata, aku telah mendengar ayahku. Ini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah merahmati beliau, iaitu Imam Ahmad. Dahulu apabila sabit sesuatu khabar, hadis atau asar kepada Asy-Syafi'i, beliau terus bertaklid kepadanya. Maknanya Imam Syafi'i ni kalau ada dengar satu berita hadis Nabi, tengok perkataan yang diguna tu, idza sabata indahul khabar. Jika telah sabit di sisinya satu berita, maknanya ada ilmu yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui khabar itu, hadis itu betul atau tidak. Okay. Jadi disebut dengan ilmu rijal, ataupun dengan lebih umum disebut sebagai ilmu riwayat. Ilmu riwayat ni nak kaji pembawa berita ni, pembawa berita ni, pembawa berita ni. Dan ilmu riwayat ini ataupun ilmu rijal ini ialah satu ilmu yang sangat sistematik yang ada dalam turas, warisan ilmu orang Islam. Ilmu jaga orang yang cakap betul ni seorang demi seorang demi seorang demi seorang. Dan orientalis barat, ilmu inilah yang dia cuba untuk kita syak padanya. Macam-macam usaha dilakukan untuk menjadikan kita rasa betul ke orang ni dia boleh ingat sampai ribu-ribu, orang ni dia boleh pastikan tak pernah menipu. Sebab dalam ilmu hadis ni dia jaga benda tu. Okay. Dan benda tu berlaku, dan benda tu memang wujud, sistem tu memang wujud pada zaman dulu. Orang kata apa, pada zaman belum ada database apa semua ni. Sebab zaman dulu bukan ada IC, nak masuk tengok track record dia pernah pergi negara mana. Ulama hadis dahulu dia boleh trace, sebut nama ni, okey dia pernah duduk di negara ni, dia pernah duduk. Dia punya sistem tu macam immigration. Dia boleh tahu.
Sebab tu bila mana berlaku sesuatu percanggahan, dia akan kata mustahil orang ni dengar hadis ni daripada kawan ni, sebab dia ni duduk negara ni, dia ni duduk negara ni, dan tak pernah ada riwayat dia orang berjumpa dua orang ni. Sampai tahap tu. Sebab tu ilmu hadis ni kita boleh tengok orang-orang yang duduk di dalam ilmu hadis ni kebanyakan ialah orang-orang yang perfectionist punya orang. Sikap dia perfect, dia semua benda dia jaga. Sebab tu kita tengok antara ciri-ciri yang ada ialah pada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ni baju ni kedut pun tak ada, pakai kasut kemas, tunjuk pada kita sikap. Walaupun ada sebahagian ulama hadis yang taklah dia perfect untuk bahagian tu, tapi untuk setiap perkhabaran dia perfect. Macam Imam Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ni dia guru dengan Imam Ahmad, tapi dia tu taklah kemas sangat, dia terkesan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat zuhud. Sebab tu ada riwayat kata Imam Abu Daud ni kalau pakai baju, lengan baju dia ni besar sebelah, kecil sebelah. Orang pernah tegur dia, lengan baju ni dia besar sebelah, kecil sebelah. Orang tanya, wahai imam, kenapa pakai baju macam tu? Dia kata tak ada kepentingan pun, aku nak bagi sama. Sekarang ni aku sibuk dengan benda lain. Itu kecenderungan ahli penyelidik dia memang macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang kerja penyelidik ni, dia tak fokus sangat pada benda-benda macam tu. Pakai baju dia iron tak iron pun ada, tapi bila mana dia bincang bidang dia sangat specialist dalam bidang tu. Dia tak peduli dah kereta dia ni angin ada ke, minyak ada ke, dia tak peduli yang tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang saintis ke apa semua, rambut pun tak berapa nak terurus, misai pun tak terurus. Itu ialah menunjukkan dia orang sibuk pada bidang itu. Sibuk. Tapi ada sebahagian ulama hadis yang jaga penampilan tu. Antaranya lah Imam Malik bin Anas. Sangat jaga. Imam Malik bin Anas ni kursi yang tertentu dia tak duduk dalam riwayat. Sebab tu waktu Imam Syafi'i baru nak pergi belajar dengan Imam Malik ni, dia rasa gerun dengan Imam Malik. Sebab Imam Malik ni kursi dia tu ada tukang yang angkat kursi dia. Bukan semua kursi dia akan duduk. Sebab dia sangat menjaga kebersihan diri. Dia tak pernah pakai pakaian warna lain melainkan warna putih sahaja waktu dia riwayat hadis. Dia macam ada satu dress code. Dalam kerja pun ada dress code sebenarnya. Okay. Cuma dress code, nak kata orang duk ingat dress code ni mari pada barat. Sebenarnya dress code ni mari daripada kebiasaan para ulama. Pakai baju putih tu riwayat dia, aku tak menipu ni, nak baca hadis Nabi ni aku tak menipu. Okey. Sebab tu ada sebahagian riwayat, walaupun benda ni dia taklah besar sangat. Sebahagian ulama waktu dia Imam Malik ni waktu dia nak meriwayatkan hadis, dia baca pakai baju putih. Waktu dia nak meriwayatkan, dia nak jawab hukum hakam, dia pakai baju warna lain. Baju warna lain tu melambangkan dia tidak menyibukkan diri dengan hadis. Tapi dengan hadis dia pakai putih. Dia ada dress code dia sendiri. Itu perfectionist punya orang lah. Okay. Tapi tak semua ulama hadis seperti itu. Okay. Sambung tengok apa yang disebut. Idza thabata indahul khabar, bila mana sabit di sisi Imam Syafi'i satu-satu berita itu, qalladahu, terus dia taklid. Taklid ni maksud dia apa? Ikut tanpa faham pun sebenarnya, siapa tahu. Okay. Tapi nak katanya bukanlah Imam Syafi'i dia bersikap macam tu. Nak katanya dia punya flow ikut hadis Nabi tu, sehingga dia tinggalkan pandangan-pandangan dia yang mungkin berlawanan dengan sebelum datang hadis tu kepada dia. Okay. Sifat terunggul yang ada pada beliau ialah tidak menggemari ilmu kalam. Semangat beliau hanya tertumpu kepada ilmu fiqh. Okay. Wa khairu khaslatin kanat fihi annahu lam yashtahil kalam. Okay. Dia tak menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Ilmu kalam pada zaman itu ialah ilmu falsafah Yunani, Greek tua, daripada tamadun terdahulu yang faham Tuhan dengan pemikiran sendiri saja, yang dibawa oleh Plato, Socrates apa semua. Ilmu kalam zaman sekarang ni ilmu kalam lain. Falsafah yang lain yang dibelajar di universiti itu lain, ataupun yang belajar dalam silibus mantik, orang yang belajar bahasa Arab lah, orang yang belajar dalam bidang agama ni, mantik, ilmu makulat apa-apa semua tu. Okay. Itu ialah ilmu untuk menajamkan logik, akal dan kekuatan berhujah sebenarnya. Okay. Tapi ilmu kalam yang disebut sini, ilmu kalam Greek tua yang memahami Tuhan tanpa ada satu sistem dan tanpa ada rasa kita tu ada kelemahan. Dia akan guna akal seboleh mungkin. Innama himmatuhul fiqh. Tapi himmatuhu, iaitu keahlian Imam Syafi'i itu, dia lebih sibuk kepada ilmu fiqh. Sebab tu Imam Syafi'i antara kemuncak ketajaman ilmu fiqh dia ni bila mana dia tulis kitab nama dia Ar-Risalah.
Ar-Risalah ni ialah satu kitab yang dia tulis, dan asalnya ianya ialah surat yang dijawab melalui permintaan satu orang ulama hadis, yang mana ulama hadis ni dia ada satu masalah. Hadis ingat, faham hadis itu, tahu terjemahan hadis itu, faham perkataan, tapi nak guna dalam hukum hakam tak reti. Minta pada Imam Syafi'i, tulislah satu kaedah ilmu supaya kita ni bila mana baca hadis boleh guna kaedah tu untuk beri hukum hakam pada orang awam. Dia pun tulis Ar-Risalah. Ada dua fasa penulisan Ar-Risalah ni. Kali pertama dan kali kedua. Dia ada Risalah Kubra dan Risalah Sughra. Cuma nak sebutnya Imam Syafi'i inilah yang mengharmonikan pertembungan ahlul aqli dengan ahlul naqli, ahlu ijtihad. Orang-orang yang kuat ijtihad macam Imam Abu Hanifah, mazhab dia memang banyak ijtihad. Sebab di Kufah, di Baghdad pada waktu, di Iraq ni kurang sampai hadis Nabi. Berbeza dengan ahlu athar yang berada di Mekah dan Madinah. Sebab zaman dulu dia bukan senang orang nak travel by jauh-jauh ni. Okey, kita pergi lalu azan dulu. Okey. Jadi kita dah tengok tadi banyak kata-kata yang dinukilkan daripada murid Imam Syafi'i, daripada orang-orang para ulama sampai kepada Imam Al-Hakkari, tentang macam mana sikap Imam Syafi'i terhadap ilmu hadis dan juga ahli hadis, ta'zim dia kepada ahli hadis. Semua ni nak tunjuk pada kita tentang kelebihan orang menuntut ilmu, dan kelebihan ilmu yang banyak-banyak itu ialah ilmu menjaga hadis Nabi dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk kali ini. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Insya-Allah kita akan sambung minggu depan sambungan daripada bab ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.